Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains tahun 5 bab yang terakhir iaitu teknologi dan kehidupan lestari. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, bangunan-bangunan di sekeliling kamu terbentuk daripada bentuk-bentuk asas yang kamu lihat di skrin. Okey, contohnya bentuk-bentuk asas adalah segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga bulatan, kubus, kuboid, piramid dan sfera. Jadi, jika kamu perhatikan di sekeliling kamu, kebanyakan bentuk-bentuk seperti rumah, masjid, banyak struktur adalah daripada binaan asas bentuk-bentuk ini. Okey, cikgu mulakan dengan Masjid Shah Alam. Kalau kamu perhatikan, masjid ini adalah kombinasi daripada bentuk-bentuk asas seperti hemisfera iaitu separuh bulatan, ada kon di sini, ada silinder, ada segi empat tepat, segi empat sama. Okey, jadi kombinasi bentuk-bentuk asas ini membuatkan Masjid Shah Alam ini nampak menarik dan juga kukuh dan stabil. Okey, apakah maksud kukuh dan stabil? Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Okey, contoh yang kedua cikgu ambil adalah Menara Berkembar Petronas. Pernahkah kamu ke sana? Okey, Menara Berkembar Petronas merupakan bangunan ke-9 tertinggi di dunia. Okey, dan terletak di Kuala Lumpur dan ia merupakan menara berkembar tertinggi di dunia. Okey, berapa tinggi dia? 452 meter. Okey, sangat tinggi. Jadi, tengok bentuknya ada silinder, ada kon di atas, okey, ada kat bawah, ada sky bridge di tengah-tengah ni. Jadi, ada berapa tingkat dekat Menara Berkembar Petronas ni? Ada 88 tingkat. Jadi, menara sky bridge ni terletak di tingkat 41. Okey. Kamu nampak betapa kukuhnya bangunan ini? Nanti kita bincangkan bersama-sama. Okey. Okey, yang ketiga pula adalah Burj Khalifa Dubai. Okey, Burj Khalifa ini yang terletak di Dubai merupakan menara ataupun bangunan yang paling tinggi di dunia. Berapakah tinggi Burj Khalifa ni? Dia ada 163 tingkat. Ketinggian dia 2,717 kaki daripada tanah. Okey, kalau kamu perhatikan macam mana bangunan ini kukuh. Macam mana bangunan ini kalau ditiup angin tidak akan tumbang. Okey, nanti kita akan bincangkan. Okey, yang keempat pula adalah Menara Jam di Raja Mekah. Okey, menara ini setinggi 1972 kaki dan terletak di Bandar Mekah. Di dalam bangunan ini terdapat sebuah hotel yang setinggi 120 tingkat. Besar kan? Okey, jadi di semua bangunan ni, Menara Berkembar Petronas, Burj Khalifa, Menara Jam di Raja Mekah, dia ada banyak bahagian. Okey, dia ada shopping complex, dia ada hotel, ada macam-macam lah. Macam di Menara Jam di Raja Mekah ni, dia ada ruang solat yang boleh memuatkan 10,000 orang sembahyang pada satu masa. Okey. Apakah maksud bangunan itu stabil dan kuat? Okey, maksud stabil dan kuat adalah bangunan itu sangat teguh dan kukuh, tidak mudah roboh, tidak rapuh dan juga tidak goyang apabila diganggu, ditolak atau diberi apa-apa gangguan lain. Okey, dia sangat stabil kita panggil dan sangat kuat. Apa maksud kestabilan? Kestabilan, okey, ini adalah definisi kestabilan. Kalau soalan tanya, kamu mesti jawab macam ni. Kestabilan merupakan keupayaan sesuatu objek atau struktur untuk kembali ke keadaan asalnya apabila
diganggu. Kalau kamu tolak, dia tidak akan jadi apa-apa, masih stabil dan dia akan kembali ke keadaan yang asal. Okay, faktor kestabilan objek ada dua. Okay, ketinggian struktur dan juga luas tapak struktur. Okey, untuk melihat betapa stabilnya objek itu, kita kena ambil kira ketinggiannya dan juga luas tapak struktur. Okey. Ketinggian struktur, bagaimana kita nak tahu daripada ketinggian struktur itu ia adalah lebih stabil atau tidak stabil, kurang stabil. Okey, lebih rendah sesuatu struktur itu lebih bagus, lebih stabil. Okey, contohnya cikgu bagi ada orang dekat sini, kalau kamu perhatikan. Okey, ada orang yang sedang angkat berat. Kamu perhatikan kenapa dia mengangkangkan kaki. Kenapa dia tak berdiri tegak pada permulaan dia mengangkat berat? Okey, ini adalah kerana supaya luas permukaan ini lebih besar dan juga badan orang ini semakin rendah. Ini membolehkan dia menjadi lebih stabil dan tidak jatuh. Okey. Jika dia berdiri tegak, luas permukaan, bukan luas tapak kaki, luas permukaan yang besar ni. Kalau dia berdiri tegak, luas permukaan ni kecil. Jadi ia mungkin dapat menjadikan lelaki ini tumbang atau jatuh. Jadi untuk membolehkan lelaki ini lebih stabil, dia mengangkangkan kakinya dan membuatkan badannya lebih rendah. Okey, yang kedua, contoh kedua adalah badak sumbu ni. Badak sumbu ni, nampak tak? Badan dia besar. Jadi kenapa dia rendah? Okey. Kenapa dia rendah? Supaya boleh mengimbangkan badannya dan membuatkan badannya lebih stabil. Ingat formula ini, lebih rendah, lebih bagus, lebih rendah, lebih stabil. Okey, faktor yang kedua adalah luas tapak struktur. Okey, struktur tu maksudnya bangunan atau apa-apa saja yang kita sedang perhatikan lah. Okey, lebih besar luas tapak struktur, lebih bagus, lebih luas tapak struktur, lebih stabil. Okey, contoh je kamu tengok zirafah ni. Kenapa dia kangkangkan kaki? Supaya luas tapaknya lebih besar, membuatkan badan dia stabil untuk dia minum. Sebab dia kan tinggi. Kalau dia hanya bongkokkan leher dia, bongkokkan saja, rendahkan badan dia saja, itu boleh membuatkan dia tumbang, jatuh. Okey, cara yang lebih bagus adalah mengangkangkan kakinya supaya tapaknya lebih stabil. Okey, kamu perhatikan pasu-pasu ni, ada 4 pasu. Okey. Pasu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kamu perhatikan ketinggian dia lebih kurang sama. Yang manakah yang lebih stabil? Of course lah yang pertama, kerana luas tapak pasu ini lebih besar berbanding yang lain. Okey, ingat formula ni. Lebih besar luas tapak struktur, lebih bagus. Lebih luas tapak struktur, lebih stabil. Apa pula maksud kekuatan? Definisi kekuatan adalah keupayaan binaan untuk menahan daya yang dikenakan ke atasnya. Okey, daya tolakan, daya tarikan, apa-apa daya. Okey, supaya dia tidak tumbang, tidak jatuh. Okey, faktor kekuatan objek. Okey, ada dua. Jenis bahan dan bentuk struktur. Jenis bahan memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan kekuatan kepada satu objek. Okey, contoh dia macam ni. Kamu perhatikan yang pertama ni adalah rumah kayu. Yang kedua pula adalah rumah batu. Okey. Tengok nombor 1, konkrit. Konkrit ni batu lah, okey. Sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan tidak mereput. Kamu boleh gunakan rumah kayu, tetapi possibility ataupun kebarangkalian untuk rumah itu reput sangat tinggi. Okey, kayu mungkin diserang anai-anai, ada banyaklah faktor-faktor lain. Okey, sifat tahan lama. Tapi kalau kamu gunakan kayu macam ni, okey, ada jenis-jenis kayu yang berkualiti,
Ia adalah mempunyai sifat tahan lama, teguh dan juga keras. Okey, besi juga kamu boleh gunakan sebab ia adalah jenis logam yang kuat. Okey, plastik adalah antara bahan yang kurang kuat sebab dia sangat ringan dan senang tumbang. Tetapi jika kamu padukan dia, kamu buatkan sesuatu struktur dengan plastik tetapi dengan mengambil kira faktor yang tadi tu, iaitu keluasan tapak struktur dan juga ketinggian dia. Okey, ia boleh jadi kuat dan mudah dibentuk. Okey. Okey, bentuk struktur kamu perhatikan kat sini ada dua jambatan. Okey, jambatan yang pertama dibuat daripada kayu. Yang ni konkrit lah. Okey. So, yang mana lebih kuat? Of course lah konkrit. Okey. Dan kenapa satu jambatan ni dibuat melengkung, lagi satu dibuat mendatar? Okey, sebenarnya mendatar pun bagus, boleh. Okey, tetapi struktur yang melengkung dikatakan lebih kuat berbanding struktur yang mendatar. Okey, kenapa? Jom kita buat eksperimen. Okey, eksperimen di bawah menunjukkan perbandingan di antara sudut yang mendatar dengan sudut yang melengkung. Okey, tetapi eksperimen ini mestilah menggunakan bahan yang sama. Okey, contohnya kita ambil kayu ataupun satu aluminium. Kita letakkan, okey, satu melengkung, satu lagi mendatar. Kita letakkan beban di atas permukaan itu. Okey, didapati selepas 7 hari melengkung yang mendatar ini akan melendut ataupun dia akan ke bawah, permukaannya ke bawah. Manakala struktur yang melengkung ni tak jadi apa-apa. Okey. Jadi eksperimen ini menunjukkan struktur yang melengkung itu lebih kuat berbanding struktur yang mendatar. Kamu boleh cuba ni di rumah. Okey. Ambil satu aluminium yang biasa tu, lepas tu kamu letakkan atas cawan ataupun apa-apa. Kamu letakkan bola kecil yang ada beban, ada beratnya. Biarkan selama beberapa hari, kamu tengok apakah kesannya selepas 7 hari. Okey. Baiklah, apa maksud kehidupan lestari? Kehidupan lestari bermaksud penggunaan bahan-bahan di sekeliling kita secara berhemah. Okey. Apakah fungsi pembudayaan kehidupan lestari di dalam kehidupan kita? Yang pertama, ia boleh mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos dan juga bahan daripada sumber-sumber alam juga tidak mudah kehabisan. Okey, jika kamu selalu sangat guna bahan daripada sumber-sumber alam ini, satu hari nanti ia akan kehabisan juga. Jadi, eloklah kita membudayakan kehidupan lestari. Okey, contoh amalan penggunaan kehidupan lestari. Okay, yang pertama tu kamu nampak tak? Itu adalah botol minuman yang dibuat pasu bunga. Okey. Jadi, daripada kamu buang begitu saja, botol tu kamu boleh recycle, kitar semula sebagai pasu bunga. Okay, yang kedua pula, tayar kereta boleh juga kamu gunakan sebagai pasu bunga. Yang ketiga, kalau kamu perhatikan, makanan ini diletakkan dalam bekas makanan yang boleh digunakan kembali. Boleh basuh, boleh guna balik. Okey. Kalau kamu guna plastik, polisterin, yang macam yang keempat ni, polisterin kan. Jadi, polisterin ni tak baguslah sebenarnya sebab dia tidak boleh dikitar semula. Kalau kamu bakar ataupun buang dalam tong sampah, dia tidak boleh menjadi debu atau tanah. Okey, dia masih kekal sebagai polisterin buat selama-lamanya. Sebab itu negeri Selangor mengharamkan penggunaan polisterin. Okey, boleh guna bekas plastik sahaja. Bekas plastik kamu boleh kitar semula, tapi polisterin tak boleh. Ia ada dalam kategori mencemarkan alam. Okey. Apa yang perlu kamu lakukan untuk membudayakan kehidupan lestari? Kamu boleh gunakan beg
Okey, beg-beg, kamu jangan gunakan beg plastik yang dibekalkan, yang dijual di pasar raya bila kamu beli barang. Bawalah beg sendiri yang kamu boleh kitar semula. Okey, contohnya beg biru ni beg IKEA, okey. Yang ni beg, boleh guna beg balik, beli barang bubuh dalam beg. Lepas tu next time bila pergi shopping balik, bila pergi shopping lagi, kamu boleh gunakan balik beg ni. Okey, dan juga kamu pernah nampak tak kotak-kotak ni? Okey, ni tong ni kamu boleh masukkan barang-barang yang kamu dah tak guna seperti pakaian, kasut, beg-beg, okey. Mainan, anything kamu boleh masukkan dalam tong ni supaya boleh disedekahkan atau boleh diberikan kepada mereka yang memerlukan, mereka yang tidak mampu, ataupun boleh kita semula ataupun boleh dijual balik. Okey, kalau dekat overseas, dekat luar negara, mereka basuh, bersihkan balik, macam bersih-bersih dan jual di recycle shop. Okey. Okey, ini adalah antara contoh amalan penggunaan kehidupan lestari. Membawa bekal menggunakan bekas makanan yang boleh digunakan balik, menggunakan bekas plastik, kaca atau tin terpakai sebagai pasu bunga, gunakan beg sendiri semasa membeli belah, sedekahkan barang-barang lama yang tidak digunakan kepada mereka yang memerlukan, dan yang terakhir menggunakan buku latihan terpakai. Cikgu percaya kamu mesti ada buku-buku latihan yang kamu belum pakai kan, buku-buku sekolah. Okey, kamu boleh gunakan balik untuk buat ulang kaji ataupun kamu boleh sedekahkan kepada orang lain. Okey, kepada rumah anak yatim, kepada orang-orang yang tak mampu, orang yang miskin. Okey, mereka tak ada duit pun, tak mampu nak beli buku. Jadi apa kata kamu sedekahkan apa-apa yang kamu tak boleh pakai. Jika kamu ada contoh pensel box yang baru. Okey, ada pensel box baru, pensel box lama kamu buat apa? Simpan aja. Baik kamu kumpulkan dan sedekah kepada orang lain. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel Cikgu dan like semua video-video Cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.